Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 4. Tajuk yang akan cikgu bawakan pada kali ini ialah Pengembaraan Parameswara Membina Kerajaan. Standard pelajaran 5.2.2. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 124 dan 125. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu kamu membaca dan memahami petikan teks dan juga dialog serta gambar yang terdapat pada muka surat 124 dan 125. Cuba kamu fahami episod pengembaraan Parameswara dalam usahanya membina kerajaan Melaka. Pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid rujuk peta pengembaraan, laluan pengembaraan Parameswara. Yang pertama sekali, Parameswara ni seperti yang cikgu nyatakan pada episod ataupun pada tajuk yang lepas ialah Parameswara ni berasal dari Palembang. Beliau merupakan waris tahta kerajaan Palembang. Jadi Parameswara telah melakukan pemberontakan dalam usaha baginda untuk membebaskan Palembang dari jajahan Majapahit. Namun usaha tersebut menemui kegagalan. Jadi Parameswara terpaksa melarikan diri dari Palembang setelah menjadi orang buruan kerajaan Majapahit. Jadi selepas meninggalkan Palembang, Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tibanya di Temasek. Kalau murid-murid rujuk peta tu, dari Palembang pergi ke Temasek. Temasek merupakan nama lama bagi Singapura. Jadi tempat yang pertama yang Parameswara ni duduk adalah di Temasek. Mari kita lihat cerita yang seterusnya. Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Setelah gagal dalam pemberontakan, Parameswara telah melarikan diri dari Palembang dan kerana menjadi orang buruan kerajaan Majapahit. Jadi kemudian Parameswara berlayar sehinggalah tiba di Temasek. Jadi setibanya di Temasek, Parameswara perlulah bertemu dengan pemerintah Temasek, iaitu Temagi, memohon kebenaran untuk menetap di Temasek. Sebab Parameswara ni merupakan golongan raja. Jadi apabila tiba di satu tempat, perlulah memberitahu pemerintah tempat tersebut, meminta izin untuk tinggal. Tambah-tambah lagi Parameswara ni merupakan orang yang diburu oleh kerajaan Majapahit. Temagi ni pula merupakan seorang pemerintah yang menjadi wakil kerajaan Siam. Kalau nak diikutkan, jarak antara Siam dan Temasek ni agak jauh, dan Temasek merupakan kawasan jajahan Siam pada masa itu. Jadi Temagi merupakan wakil pemerintah bagi kerajaan Siam.
Jadi setelah meminta kebenaran Temagi untuk tinggal di Temasek, uh, pada masa itu kedatangan para mesuara ni telah disambut baik oleh Temagi, disambut baik oleh Temagi, diberi layanan yang setimpal dengan kedudukan para mesuara yang merupakan putera raja. Para mesuara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Jadi izinkan, berapa lama nak tinggal pun tak mengapa. Dan Temagi ni memang sememangnya tahu pula, para mesuara merupakan seorang putera raja. Sebab pada masa itu dari segi pakaian pun kita dah, masyarakat pada masa itu tahu yang mana golongan rakyat dan yang mana golongan putera raja ataupun kerabat diraja. Jadi Temagi telah memberi layanan yang baik dan istimewa kepada para mesuara. Okey, kemudian para mesuara mendapati Temasek sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Kalau lihat dalam peta pun kan, jadi Singapura ni terletak di tengah-tengah laluan antara laluan perdagangan antara China dan India. Jadi para mesuara sebenarnya dah nampak, tempat ni memang sesuai untuk dijadikan pelabuhan perdagangan, kerana terlindung dari tiupan monsun. Jadi pada fikiran para mesuara, alangkah baiknya jika baginda dapat membina kerajaan di Temasek. Sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, kerana Temasek ni kedudukannya yang begitu strategik. Dia terletak di tengah-tengah laluan antara China dan India. Kemudian terlindung dari tiupan monsun. Kemudian apabila keinginannya untuk menubuhkan kerajaan di situ, jadi perlulah para mesuara dan pengikutnya membuat perancangan. Kerana apa? Kerana di Temasek pada masa itu diperintah oleh Temagi. Jadi selagi ada Temagi yang merupakan wakil kerajaan Siam, selagi itulah para mesuara tidak dapat menubuhkan kerajaan di situ, membina sebuah kerajaan di situ. Jadi para mesuara telah merancang serangan ke atas Temagi kerana para mesuara hendak menjadi pemerintah di Temasek. Jadi untuk membina negara perlulah para mesuara menjadi pemerintah Temasek. Kemudian para mesuara ni telah melakukan perancangan untuk menyingkirkan Temagi, sehingga kan Temagi telah mati dibunuh oleh para mesuara dan pengikut-pengikutnya. Jadi setelah membunuh Temagi, para mesuara sempat memerintah beberapa ketika di Temasek. Kemudian kerajaan Siam mendapat tahu, pemerintah Siam mendapat tahu yang wakilnya di Temasek telah dibunuh oleh para mesuara. Kalau lihat dialog, itu merupakan Raja Siam pada masa itu. Cis, berani mereka membunuh Temagi. Better sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela, hutang darah dibayar darah. Jadi Raja Siam amat marah setelah mendapat tahu wakilnya di Temasek telah dibunuh oleh para mesuara.
Jadi kerajaan Siam telah menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang Parameswara di Temasek. Jadi Parameswara ini sempat memerintah dalam beberapa dalam tempoh yang tak lama. Kemudian apabila berita itu sampai ke kerajaan Siam, kepada Raja Siam, uh, kerajaan Siam telah menghantar pasukan tentera menyerang Temasek dan menangkap Parameswara, menangkap atau membunuh Parameswara kerana pembelotan yang dilakukan oleh Parameswara yang membunuh Temagi, ya. Jadi Raja Siam ni amat marah, terus menghantar tentera dan kelengkapan perang menyerang Temasek. Kemudian Parameswara ni mengetahui rancangan kerajaan Siam menyerang Temasek dan kerajaannya. Jadi terpaksalah pada masa itu, walaupun Parameswara ni telah memerintah Temasek dalam tempoh yang sekejap, Temasek pada masa itu tidak begitu kukuh lagi, tidak mempunyai kekuatan dari segi ketenteraan. Jadi Parameswara ni terpaksa melarikan diri, terpaksa berundur, terpaksa pergi ke tempat lain, ya. Sebab Parameswara tidak mampu mempertahankan diri dari serangan kerajaan Siam. Kerajaan Siam ni merupakan sebuah kerajaan yang kuat pada masa itu, selain dari kerajaan Majapahit. Jadi Parameswara pun bergerak ke Muar, bersama pengikut-pengikut setianya. Parameswara ni sejak dari Palembang lagi, memang selalu ada pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesar yang sentiasa setia dan setia bersama Parameswara. Jadi bergerak ke Muar, kedudukan Muar kalau kira pada masa itu pun agak jauh juga, kalau menggunakan kapal layar, kan, kapal agak jauh. Sekarang ni pun kalau bergerak dengan kenderaan pun memakan masa yang agak lama juga, dari Singapura ke Muar. Jadi Parameswara telah melarikan diri ke Muar. Parameswara singgah menetap di Muar dalam tempoh yang tak lama. Kemudian baginda mendapati Muar ni tidak sesuai untuk dijadikan ataupun ditubuhkan sebuah kerajaan. Kerana apa? Kalau awak lihat dalam, ataupun kalau murid-murid lihat dalam dialog tu, dialog yang dibual oleh Parameswara dan pengikut-pengikutnya, banyaknya biawak di sini. Beta rasa tidak sesuai tempat ini dijadikan pusat pemerintahan. Sebab puncanya banyak biawak yang hidup di Sungai Muar, di Sungai Muar, di muara Sungai Muar. Muar tu dah cantik dah, kawasan terlindung, kawasan yang mempunyai teluk yang dalam. Tetapi apabila Parameswara melihat biawak yang banyak, pada firasat Parameswara memang tempat itu tidak sesuai. Memang dalam kebudayaan Melayu, biawak merupakan binatang yang tidak memberi keuntungan, membawa petanda, tidak memberi keuntungan, kan. Jadi pengikutnya, kalau lihat dialog tu, pengikutnya ataupun besar yang mengikut Parameswara, ampun tuanku, benar titah tuanku, marilah kita mencari tempat yang lain. Jadi pengikutnya pun setuju dengan pendapat ataupun firasat Parameswara. Jadi
setelah itu, setelah melihat keadaan Muar yang tidak sesuai untuk dijadikan kerajaan, para miswara dan pengikutnya meninggalkan Muar, tinggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Hujung, ke Sening Ujong. Kalau murid-murid lihat pelayaran, peta pelayaran tu, kebanyakannya para miswara ni bergerak di pesisir laut, di pesisir laut. Muar pun terletak di pesisir laut, kemudian pergi ke Sening Hujung pun terletak di pesisir laut. Kerana para miswara ni memang mencari tempat yang sesuai untuk didirikan kerajaan maritim ataupun kerajaan yang mempunyai pelabuhan perdagangan. Jadi kerajaan para miswara pergi ke Sening Ujong, Sening Ujong. Para miswara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujong. Sening Ujong pun lebih kurang juga sama juga seperti Muar, tidak begitu menarik perhatian para miswara untuk membina kerajaan di situ. Tetapi para miswara telah melantik orangnya, melantik pengikutnya menjadi wakil pemerintah di situ, menjadi wakil pemerintah di Sening Ujong, menandakan bahawa di situ merupakan kawasan pengaruh para miswara. Para miswara pun dah tahu mungkin tempat Sening Ujong tu tempat yang tak berapa jauh dari tempat yang akan didirikan kerajaan, yang akan para miswara didirikan kerajaan. Kerana Sening Hujung terletak antara Melaka ataupun Sungai Bertam tu dengan Muar, dengan Muar. Okey, setakat itu saja cerita kita pada kali ini. Nanti tajuk selepas ini pengembaraan para miswara hingga sampai ke Sungai Bertam. Seterusnya menubuhkan kerajaan Melaka. Itu untuk tajuk yang seterusnya. Jadi untuk latihan di rumah pada minggu ini, susun semula pengembaraan para miswara membina kerajaan dengan urutan yang betul. Jadi latihan di rumah, kamu susun semula cerita-cerita berikut, mengikut nombor. Jadi yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3, yang mana nombor 4, yang mana nombor 5. Susun mengikut urutan cerita. Susun mengikut urutan cerita pengembaraan para miswara membina kerajaan hingga sampai ke Sening Ujong. Okey, ini contoh latihan. Ini contoh latihan. Seperti biasa buat tulis hari, kemudian tulis tarikh, tulis tajuk pengembaraan para miswara membina kerajaan, standard pelajaran 5.2.2. Tulis arahan, susun semula pengembaraan para miswara membina kerajaan dengan urutan yang betul. Urutan yang betul maksudnya kronologi. Sebelum ni murid-murid pada tajuk-tajuk awal sejarah tahun 4 ni, murid-murid telah belajar apa itu kronologi ataupun timeline, timeline ataupun dalam bahasa Melayunya garis masa, garisan masa. Jadi berdasarkan cerita ataupun rentetan peristiwa, murid-murid susun semula yang mana cerita awal 1, 2, 3, 4 dan 5. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.